adalah merupakan perlawanan taraf mereka sebelum mereka berehat. Dan kemudiannya dalam pertemuan dengan Sabah Mountaineers, mereka menang. Kemudian Black Panthers pula menghadapi laluan yang sedikit sukar pada hari yang kedua, minggu yang keempat, bila mereka kalah kepada KL Thunder. Satu pertarungan yang sememangnya sengit. Mungkin ada banyak perubahan dari segi pemain-pemain juga yang bakal berlaku dengan kemasukan dan juga penyenaraian Akasid dalam pasukan Penang Black Panthers. Sementara KPT Masum Knight juga dijangka akan membuat sedikit rombakan daripada segi pemain-pemain. Mereka hanya perlu untuk mendapatkan rentak kemenangan semula. Mereka boleh dianggapkan sebagai sedikit pengacau lah dalam saingan ini. Perlawanan yang akan bermula pukul 8 malam nanti. Ini adalah perlawanan-perlawanan di mana disambung semula pada minggu yang ke-5 ini. Kita ada berapa minggu lagi? Kita ada kira-kira 3 minggu saja lagi nanti untuk aksi berikutnya. So far, yuk kita tengok kepada result dan juga pencapaian yang ditunjukkan oleh Penang Black Panthers. Mereka masih lagi mengekalkan Ronapi, Nanong Kai. Mereka masih ada lagi memiliki Zarif Marikan dalam skuad ini. Mereka masih lagi ada Faizal Fuad. Mereka ada Zaim selaku kapten, Azan Alias dan juga Haikal Jamil, seorang killer muda. Sementara Akasid Napom adalah pemain yang dibawa masuk di sebelah kiri itu, di sebelah kiri Zaim yang dapat anda perhatikan. Tengah-tengah itu adalah tekong kebangsaan Zarif Marikan. Mereka perlu mendapatkan 2 kemenangan dalam aksi pada minggu ini untuk membolehkan terus mengejar kedudukan di tangga yang kedua sekurang-kurangnya dalam saingan di liga ini. Buat masa ini tidak kelihatan Zulhusni Basri dalam skuad, pemain yang berusia 22 tahun itu yang pada awalnya diletakkan sebagai antara feeder yang begitu penting. Mongkon Patawong, iaitu feeder import dari Thailand, juga dikekalkan dalam skuad ini. Najmi Syafiq masih lagi menjadi sandaran sebagai tekong utama dengan bantuan diberikan oleh Zuhri Zain selaku tekong yang kedua. Amir Aizad, Aiman Hakim dan juga Nazan Zamri adalah 3 orang feeder bagi KPT Masum. Amir Syahiran, Khairul Hafifi dan juga Haziq Nurali, 3 orang killer. KPT Masum mengambil pendekatan untuk menggunakan semua pemain-pemain tempatan sahaja dalam saingan ini. Mempercayai dengan akan kebolehan kepada pemain-pemain tempatan untuk mereka memberikan cabaran. So far so good untuk mereka, kerana mereka masih lagi telah berjaya untuk terus bersaing dengan pasukan-pasukan Amir Syahiran yang pernah mewakili pasukan Penang Black Panthers, kini dengan pasukan baru itulah sebenarnya yang sering berlaku dalam saingan-saingan di Liga Division, sama di Division 1 ataupun Liga Premier ini. Mungkin juga untuk game yang pertama ini, Haziq Nur Ali yang hanya masuk sebagai pemain gantian saja. Ada sekali 2 saja dia diletakkan sebagai pemain utama untuk pasukan KPT Masum. Masih lagi tertarik dengan fixtures ataupun jadual perlawanan-perlawanan. Satu lagi regu, jangan lupa, iaitu KL Thunder yang masih lagi dengan menggunakan pemain-pemain tempatan saja, walaupun pada asalnya, pada awalnya mereka nak menggunakan khidmat pemain import seperti Bunkum Tip Wong namanya ke Senarai. Tapi KL Thunder
masih lagi dengan saran utama mereka, iaitu Khairul Zaman. Kembalinya mereka ke gelanggang utama di Stadium Titi Wangsa ini merupakan satu kelegaan sebab sebenarnya mereka amat gemarkan stadium ini untuk perlawanan dalam saingan di STL, Emas Anwar STL. Mengundang para pengunjung yang mungkin ketika ini dalam perjalanan balik semula ke ibu kota lepas menghabiskan sehari dua ini di kampung halaman untuk sambutan Aidiladha. Perlawanan sekarang ini kita nantikan akan permulaan untuk perlawanan. Ini adalah perlawanan yang ke-47 di mana perlawanan ini akan diadili oleh saudara Zulkifli Zainal Abidin dengan bantuan daripada saudara Amirul Izani. Perlawanan yang terakhir Melaka Titans dengan KL Thunder nanti akan diadili oleh saudara Aminu Najah Yunus dan juga saudara Rosdi Kamari. Ketujuh latih pasukan kebangsaan Ahmad Jais Baharun yang ditemui sebentar tadi memang mengharapkan bahawa dia dapat menilai pemain-pemain yang dia nak senaraikan untuk Piala Raja Thai ini dalam keadaan yang bersedia. Mungkin juga kalau ada pemain-pemain yang baru yang boleh diketengahkan, itu merupakan satu bonus kepada pasukan kebangsaan yang sebenarnya juga dalam persediaan untuk ke Sukan Asia bagi mempertahankan dengan antar regu pingat emas yang dimenangi di Asian Games yang lalu itu dengan mengalahkan pasukan Indonesia. So line up sudah pun dikeluarkan, disahkan. Najmi Syafiq akan bermain selaku tekong untuk KPT Masum. Sementara dua pemain apit adalah Khairul Hafifi dan juga Amir Aizat Muhammad Roshanizam. Yang lain diletakkan sebagai pemain simpanan. Sementara bagi pasukan Penang Black Panthers, mereka akan bermula dengan Zarif selaku tekong dan kemudiannya Akasid Napom. Itu dia tarikannya untuk game pada malam ini. Zaim Razali selaku apik kiri, selaku kapten. Sebab dalam satu regu tak boleh ada dua orang pemain import. Sama ada nak gunakan Mongkon ataupun nak gunakan Akasid. Jadi Akasid akan muncul buat kali yang pertama. Ya, betul. Ronapi Nanongkai juga adalah pemain import. Jadi kalau nak turunkan dia kena fikir. Kena buat strategi yang betul. Saudara Fazil Asri dan juga Ahmad Sufian Napiah kena membuat perancangan yang betul-betul padu. Sebab Zarif seorang tekong kebangsaan yang berpengalaman, masih lagi muda tapi mampu untuk mengawal permainan. Dua orang pemain saja ya yang boleh dibawa masuk sebagai pemain gantian. Tak boleh sampai 3 ataupun 4 walaupun yang lain tersenarai sebagai pemain-pemain simpanan. Mongkon Patawong. Saya jangkakan dia bukanlah pemain simpanan utama yang akan dibawa masuk. Sebab Zaim boleh mengendalikan perlawanan ini. Namun begitu, macam-macam boleh berlaku sebab Penang Black Panthers hanya memiliki 2 orang apit kiri sahaja. Dengan penyingkiran Zul Husni. Bermakna Zaim dan juga Mongkon Patawong saja adalah apit kiri dalam pasukan ini. Tapi mereka ada 3 orang pemain apit kanan. Akasid, Azlan Alias dan juga Haikal Jamil. Kita sebenarnya jarang-jarang untuk kita melihat bagaimana jarang-jarang sekali Azlan Alias
tidak tersenarai dalam first three bagi pasukan Penang Black Panthers ataupun dalam KL Thunder ketika itu. Tapi kali ini dia terpaksa memberikan laluan kepada Akasit Napom untuk bermain. Kalau tadinya kita mungkin terhibur dengan aksi yang dipamerkan oleh killer pasukan Bomber Fighters yang tampil buat kali yang pertama, iaitu Teranan Sesawang. Dia telah berjaya membantu Bomber Fighters mengalahkan Sabah Mountaineers dengan 2 game menerusi aksinya. Rosli Liram adalah merupakan pemain yang pernah diketengahkan oleh Bomber Fighters sebagai killer import. Tapi Rosli sekarang ini tersenarai dalam skuad Johor Tigris. Bermakna Bomber Fighters masih lagi mengharapkan kepada sumbangan daripada killer import mereka. Perancangan insyaAllah akan bermula pada pukul Syawal 7.45 malam untuk anda mengikuti perlawanan. Seterusnya pada malam ini itu perlawanan yang ke-47 dalam saingan. Mari kita lihat kepada kedudukan ketika ini selepas perlawanan yang ke-46 tadi. Okey, ini lagi mudah untuk kita membuat sedikit congakan. Kita lihat kepada rekod. Kita tengok kepada Penang Black Panthers. Setakat ini mereka di tangga yang ketiga di belakang Perak Bison. Kekalahan demi kekalahan daripada ATM Guidance yang menyebabkan mereka tergelincir ke tangga yang keempat. So KPT Masum berpeluang untuk mengatasi ATM Guardians bersyarat dapat kalahkan Penang Black Panthers. NS Antlers, Bomber Fighters yang baru bermain perlawanan yang ke-10 tadi telah pun berjaya untuk menolak Johor Tigris ke tangga yang ke-8. Sabah Mountaineers dengan Melaka Titans ni, yang ni pun sama juga macam Johor Tigris. Tak boleh dah ketinggalan mata ni, kena cari kemenangan sampai dapat. Tak kiralah apa cara sekalipun sebab dah masuk pusingan kedua. KL Thunder memang jauh meninggalkan pasukan-pasukan yang lain sebab unbeaten so far. Cuma mereka baru-baru ini kehilangan satu set, drop satu set. Sabah Mountaineers, selepas itu mereka terus berjaya mencapai kemenangan-kemenangan secara straight game. Bahaya juga Perak Bison ni sebab mereka boleh untuk melakukan lintasan dan juga merapatkan, at least merapatkan kedudukan. Kecuali pada minggu ini Perak Bison kena menang juga semua game mereka. Okey, baik, jangan lupa InsyaAllah kita akan berjumpa pukul 7.45 nanti untuk kita bersama-sama dengan semua kru yang berada di Stadium Titi Wangsa untuk perlawanan yang ke-46 Penang Black Panthers berdepan dengan KPT Masum Knights.